Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So di sini cikgu akan cuba tunjuk macam mana kita lakukan kacukan dihybrid. Sebelum itu kita akan pilih dua ciri dahulu. Ciri yang pertama ialah ciri tentang warna bunga, yang dominan ialah warna ungu. So cikgu akan pilih huruf U besar. U besar mewakili alel dominan bunga berwarna ungu. Kemudian alel resesif ialah berwarna putih, tapi cikgu tidak akan guna huruf P kecil lah, cikgu akan guna U kecil untuk mewakili alel resesif. Kemudian ciri yang kedua ialah tentang ketinggian pokok. Jadi T besar untuk alel dominan untuk pokok tinggi, T kecil adalah alel resesif untuk pokok yang rendah. Okey, sebelum itu kita kena ingat, kita kena faham hukum Mendel kedua. Dia bagi tahu semasa pembentukan gamet, setiap ahli pasangan alel boleh berkombinasi dengan mana-mana ahli dari pasangan alel ciri yang lain. Okey, nanti cikgu akan tunjuk masa bila kita mau apply hukum Mendel yang kedua ini. Okey, kita mulakan dengan fenotip induk dulu. Fenotip induk yang cikgu akan cuba kacukkan tadi, bakatulin U besar, U besar, T besar, T besar. Okey, ini adalah bakatulin yang dominan. Okey, akan kacuk dengan bakatulin yang resesif. U kecil, U kecil. Okey, kemudian T kecil, T kecil. Ini pun bakatulin. Ingat tadi bakatulin tu apa? Bakatulin tu maksudnya dia tidak heterozygot, dia tidak combine dengan huruf besar, huruf kecil. Kalau huruf kecil, semua huruf kecil. Kalau huruf besar, semua huruf besar. Okey, kemudian kita akan fenotip ni sebenarnya yang fizikal lah, iaitu ungu dan tinggi. Ini pula bunga putih dan rendah. Okey, patutnya tulis full lah ya. Bunga, ungu, pokok tinggi, bunga putih, pokok rendah. Kemudian yang ini adalah genotip. Okey. Kemudian semasa dia menghasilkan gamet secara mitosis, gamet dia akan hasilkan UT. Yang ini pula U kecil, T kecil. Logik dia, kalau dia kacuk secara ini pun kita apply, kita bagi tahu semasa pembentukan gamet, setiap ahli dari pasangan boleh berkomunikasi dengan mana-mana ahli. Contohnya ini, pasangan ini boleh bergabung dengan mana-mana ahli pasangan ciri yang lain. Kalau dia gabung dengan ini pun jadi UT, U huruf besar, T huruf besar. Kalau gabung dengan ini pun dia masih sama. Sebab itu kenapa kita buat kesimpulan, yang ini dia akan jadi UT, yang ini dia akan jadi U huruf kecil, T huruf kecil. Okey, bila kita buat kacukan macam ni, dia akan tetap dapat U huruf kecil, T huruf kecil. Okey, seterusnya berlakulah persenyawaan. Okey, persenyawaan menghasilkan U besar, U kecil, T besar, T kecil. Okey, so ini dia punya, ini adalah dia punya genotip. Dia filial pertama, generasi pertama. Fenotip dia pula bunga ungu dan pokok tinggi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah generasi yang pertama, filial pertama. Kemudian kita akan saling kacuk antara ini dua filial pertama ni. Maksudnya induk dia sekarang kita tulis di sinilah kacukan antara filial pertama, iaitu U besar, U kecil, T besar, T kecil akan kacuk dengan U besar, U kecil, T besar, T kecil. Okey. So ini adalah dia punya
genotip. So saya akan hasilkan gamet. Okey. Masa hasilkan asalkan kita mau hasilkan gamet, kita akan rujuk pada hukum Mendel yang kedua. Apa hukum Mendel kedua bagi tahu? Semasa pembentukan gamet, setiap ahli dari pasangan ini boleh kombinasi dengan mana-mana ahli dari pasangan alel ciri yang lain. Ciri bunga gabung dengan warna bunga gabung dengan ketinggian. Mana-mana ahli. Maksudnya dia tidak fix. Kalau U besar mesti dengan T besar. Tidak. Dia boleh juga gabung U besar dengan T kecil. Itu maksud perkataan dia boleh berkombinasi dengan mana-mana ahli dari pasangan alel ciri yang lain. Jelas? Okey. U besar boleh gabung dengan T besar, gamet yang pertama. Dia boleh juga bergabung dengan ciri yang lain, U besar, T kecil. Okey. Pada masa yang sama, ini pun boleh juga, yang ini habis sudah U besar, U kecil pula. U kecil boleh gabung dengan T besar, U kecil boleh gabung dengan T kecil. Inilah maksud hukum Mendel yang kedua. Okey. Kemudian ini untuk daripada gamet jantan. Okey, macam mana mau tahu jantan ke betina? Kita tidak fix begitulah. Kita tidak ada aturan pun yang ini mesti jantan, ini mesti betina. Tapi biasanya inilah kita namakan ini jantan, ini betina. So gamet betina sama juga, dia punya hukum dia apply itu hukum Mendel yang kedua, iaitu mana-mana ahli dari pasangan alel boleh gabung berkombinasi dengan ahli pasangan ciri yang lain. So U, capital U, capital T, okay, capital U, small t, big, capital small U, capital T, small U, small t. Okay. So kita sudah hasilkan gamet. Ini untuk gamet jantan. Ini adalah untuk gamet betina. Okey. Usually biasanya untuk hukum Mendel pertama ataupun monohybrid, satu ciri saja kita akan buat zigzag macam ni kan. Okey, tapi untuk dihybrid kita tidak galakkan buat macam ni. Tidak galakkan, bukan tidak boleh, tidak galakkan sebab nanti kamu akan keliru terlampau banyak lines. Jadi apa yang kita buat? Kita buat Punnett square. Punnett square kita ada 4 gamet untuk jantan, 4 gamet untuk betina. Jadi kita buat macam ni lah. Okay. So ini adalah gamet mana sudah? Gamet jantan. Ini gamet betina. Okay, 4 kan? So 4 lah kolom. 1, 2, 3, 4. Okey, kita ada lebihan di situ. Itu untuk jantan. So betina pun ada 4 juga. So 4 row, kolom ke row ni. Okey, 4 row. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ini abaikanlah, tiada apa-apa. So kita masukkan setiap satu gamet di dalam box ni. UT, U small t, small t capital, small u capital T, small u small t. Okey, settle untuk gamet jantan. Sekarang gamet betina pula di bahagian sini. Okey. So U huruf besar, T huruf besar, U huruf besar, T huruf kecil, U huruf kecil, T huruf besar, U huruf kecil, T huruf kecil. Okey, kemudian kita gabung, kita cross. U, U, T, T. U, U, T, T. Semua U, U, T, T lah. Tapi be careful with the capital and the small letter. Kalau kamu huruf besar, huruf kecil lah. Okay. U, U, T, T.
Kemudian ini pula U, T besar, T kecil, U, T kecil, T kecil. Okay, yang ini pelajar dia ada tendensi untuk cuai, jadi tolong hati-hati. Okay, especially kalau huruf U tu dia ada macam U besar dengan U kecil tu, kadang-kadang tidak nampak beza dia. Jadi kalau betul-betul U besar, lukis besar-besar, kalau U kecil, tulis kecil, ada ekor dia. Okay, U, T besar, U, T besar, T kecil. And then the last one, U besar, U kecil, T besar, T kecil. Okay, so di sini another important part is to be careful with the phenotype. This is your genotype. Kita sudah ada genotype, kita mau cari phenotype lah. Okay, phenotype physical. So physical yang kita akan ada ialah bunga ungu, pokok tinggi. Okay, ada berapa bunga ungu pokok tinggi? So ini kena hati-hati. Bunga ungu pokok tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Lepas tu kita ada bunga ungu pokok rendah. Bunga ungu, jadi cari yang dominan. Bunga ungu pokok rendah, kedua. Nah, inilah bunga ungu pokok rendah. 3. Okay. Next kita ada bunga putih tapi pokok tinggi. Small U kecil tapi T huruf besar. Okay. 1, 2, 3. Okay, 3. Okay, and the last one dia recessive semua. Bunga putih pokok rendah. So sebenarnya bila buat macam ni kita akan nampak satu sajalah. Ini yang cikgu maksudkan, kita akan dapat ratio nisbah 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. Okay, biasanya kalau soalan esei atau apa-apa soalan, dia akan minta kamu lukis begini. Inilah kamu perlu lukis semua ni. Biasanya 12 markah kalau tidak silap. Okay. Yang ini kena ada, anything yang cikgu write ni kena ada, except for the arrow ni tidak perlulah salah. Sepatutnya dia kena selari. Kalau sini barisan fenotip sini barisan genotip, dia kena alignment, dia kena betul lah. Okay, so itu maksud dia hukum Mendel yang kedua. Dia mau tunjukkan semasa pembentukan gamet. Okay, setiap ahli dalam pasangan alel ni, dia boleh bergabung kombinasi dengan mana-mana alel dari pasangan ciri yang lain, pasangan alel yang lain. Okay. So apa-apa soalan tolong tanya. This is 13 minutes video. Jadi tolong buat homework yang saya akan bagi sekejap lagi.